Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pagi ini kita sambung tadabbur kita, muka surat 235, surah Yusuf, ayat yang ke-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin idh qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, sesungguhnya kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad kisah Yusuf itu sebagai sebaik-baik kisah, sebaik-baik cerita. Dengan jalan kami wahyukan kepada engkau Quran ini. Jadi kita masih lagi di awal surah Yusuf. Ayat yang ketiga ni Allah SWT nak memberitahu kepada kita dua perkara. Yang pertama, cerita yang Allah SWT akan ceritakan dalam surah ini, surah Yusuf, adalah sebaik-baik cerita. Dan kita telah sebut dah baru ni, dikatakan sebaik-baik cerita tu adalah kerana perjalanan hidup Nabi Yusuf AS itu dapat memberi banyak pengajaran kepada kita sebagai santapan rohani, sebagai makanan untuk iman kita, untuk kita meningkatkan iman kita, untuk kita mendidik jiwa kita, untuk kita meningkatkan kerohanian kita. Dan juga cerita Nabi Yusuf ni tentang perjalanan hidup seorang Nabi yang mana tidak ada sebab untuk seseorang itu tidak dapat mengikutinya. Maknanya perjalanan hidup Nabi SAW dan juga perjalanan hidup Nabi-Nabi sebelum daripada baginda benar-benar menjadi teladan kepada manusia, dan manusia boleh ikut. Kerana apa yang berlaku kepada Nabi itu kerana baginda sebagai manusia, baginda melalui jalan yang sama seperti mana manusia yang lain. Nabi Yusuf diuji dengan beberapa peristiwa, yang mana setiap daripada peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Yusuf itu dilalui oleh orang-orang tertentu. Menjadi hamba, menjadi anak yang disayangi, yang dideki oleh adik-beradik, yang menjadi banduan, yang menjadi pemimpin. Itu semua adalah liku-liku kehidupan Nabi Yusuf, seperti mana yang ada dilalui oleh orang-orang tertentu. Maka dikatakan sebagai sebaik-baik cerita ni adalah kerana ia dapat diikuti. Contoh yang realiti untuk diikuti oleh manusia. Begitu juga cerita Nabi Yusuf ni dikatakan sebagai sebaik-baik cerita kerana Nabi Yusuf telah diuji oleh Allah SWT dengan beberapa peringkat dalam kehidupan dia, sehingga terselah kepribadiannya yang unggul.
dan tidak semata-mata dilihat kepada rupa paras Nabi Yusuf, ia tampan, ia menawan itu, tetapi yang lebih utama adalah hasil daripada ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf AS itu. Maka baginda menjadi seorang yang mempunyai peribadi yang bersifat dengan sifat kepintaran, kebijaksanaan, seorang yang jujur, seorang yang suci, seorang yang pemaaf, ia boleh memaafkan walaupun dia berkuasa untuk mengambil tindakan. Begitu juga peristiwa ataupun cerita Nabi Yusuf AS ini adalah sebaik-baik cerita kerana ia diceritakan oleh Allah SWT dengan tertib yang tersusun, dengan terperinci, mengikut pelak-pelak dia. Tidak ada lompatan dalam cerita, semua diceritakan oleh Allah SWT secara berjujuk. Dan yang terakhir, sebaik-baik cerita ni kerana ia adalah cerminan kepada dakwah Nabi SAW berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Jadi Nabi SAW itu ibarat seperti Nabi Yusuf. Adik-beradik Yusuf itu ibarat seperti kaum Quraisy. Ia tidak menyenangi dakwah Nabi SAW. Maka sebab itulah cerita Nabi Yusuf ini adalah sebaik-baik cerita. Perkara yang kedua, Allah SWT nak nyatakan dalam ayat ni, iaitu dengan Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi SAW cerita Nabi Yusuf ini, maka terbukti bahawa Nabi SAW itu adalah Rasul dari Allah Ta'ala. Bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Mana cerita ni dapat diceritakan oleh Nabi berdasarkan kepada wahyu Al-Quran. Maknanya ia mendapat wahyu Al-Quran itu tidak lain adalah seorang Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ayat bima auhayna ilaika hadzal Quran ini merupakan dalil kerasulan Nabi SAW bahawa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala, bukanlah karangan Nabi SAW. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, meskipun sebelum daripada ni kamu tidak menyedarinya. Mana bahagian ayat ni nak cerita pada kita bahawa Nabi SAW tidak pernah mentelaah membaca kitab-kitab yang terdahulu. Hanya Nabi SAW tahu cerita Nabi Yusuf dengan terperinci, bila mana Allah SWT berwahyukan kepada Nabi SAW. Kemudian kalau kita balik semula kepada ayat nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Dalam memahami ayat ni dia ada dua i'rab. Ada dua i'rab. Dua cara analisis ayat. Dia punya tertib dia. Kami ceritakan kepada engkau sebaik-baik cerita. Maknanya cerita ini adalah cerita kami akan ceritakan kepada engkau. Maknanya ahsanal qasas tu dia jadi maf'ul. Kami ceritakan kepada engkau akan sebaik-baik cerita. Bila begitu, ayat ni kita faham bahawa cerita yang terbaik ni bukan semata-mata cerita Nabi Yusuf ni, tetapi ada cerita-cerita yang lain. Jadi itu dia akan kira ayat ni bersifat umum lah. Mana cerita-cerita ya Allah SWT cerita dalam Al-Quran ini semua adalah cerita yang terbaik. Tapi kalau begitu dia akan menafikan konteks surah ni, sebab cerita yang terbaik di sini adalah cerita berkenaan dengan Nabi Yusuf. Jadi kalau kita pakai ahsanal qasas tu dengan makna umum, maknanya semua cerita dalam Al-Quran adalah cerita yang terbaik. Dia akan menafikan khususiat cerita Nabi Yusuf yang menjadi tema pusat kepada surah ni. Satu lagi kita boleh i'rab, iaitu ahsanal qasas itu dikira sebagai maf'ul mutlaq. Sebab apa? Sebab qasas itu adalah masdar. Ahsanal qasas.
Jadi maf'ul bih dia mahzuf. Yang ni dengan takdir nahnu naqussu 'alaika qissata Yusuf ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad cerita Nabi Yusuf sebagai sebaik-baik cerita. Sebab ia jadi panjang surah ni kerana cerita Nabi Yusuf dan tidak bercampur dengan cerita nabi-nabi yang lain. Dan di tempat yang lain kita tidak akan temui cerita tentang Nabi Yusuf ni, melainkan hanya disebutkan nama sahaja. Jadi ia lebih sesuainya kita kata ada hazaf di sini, nahnu naqussu 'alaika qissata Yusuf ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada engkau cerita Nabi Yusuf sebagai sebaik-baik cerita. Cerita dia lagu mana? Idh qala Yusuf li abihi. Permulaan cerita ketika mana Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayah kesayanganku, ya abati. Ya abati ni dia satu versi yang lembut berbanding dengan ya abi. Ya abi tu wahai ayahku, lembut dah, tetapi ya abati itu lebih lembut lagi. Jadi Quran ajar kepada kita ni, kalau ayah ni dia kena panggil gelar pangkat dia lah. Dia tidak macam orang putih. Ayah dia tu kalau nama John lah. Dia tidak memanggil, mana setengah daripada orang ni dia panggil ayah dia tu dengan nama surat beranak ayah dia, nama kaknal ayah dia. Jadi walaupun betul tetapi tidak menyatakan beradab, tidak menyatakan kemesraan. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada kita ni cara memanggil, iaitu cerita Nabi Yusuf ni yang menjadi panjang, yang menjadi banyak pengajaran kepada kita. Dia berpunca daripada mimpi yang dilihat oleh Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar. Sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Gapo tak cerita lagi. Ra'aituhum li sajidin. Aku lihat mereka semua itu sujud kepada aku. Jadi dalam ayat ni Nabi Yusuf mengulangi perkataan ra'aitu. Satu, inni ra'aitu ahada. Satu lagi, ra'aituhum li sajidin. Disebut dua kali ra'aitu. Satu ra'aitu saja, satu lagi ra'aituhum. Ini adalah menyatakan kepada tawaduk Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab apa? Sebab sebelah bulan tu, sebelah bintang, matahari dan bulan itu, dia tidak terus cerita kepada ayah dia apa yang dilakukan oleh sebelah bintang, matahari dan bulan itu. Tetapi dia berhenti seketika. Maknanya ini menggambarkan dia tidak mahu mengangkat keadaan diri dia tu bila mana semua tu sujud pada dia. Sebab itulah dia berhenti seketika, barulah kata aku lihat mereka itu sujud kepada aku. Jadi dia tidak terus cerita kehebatan dia, sebab mimpi ni menjelaskan kepada Yusuf bahawa dia akan menjadi orang yang hebat. Tapi dia tak cerita bahagia itu dengan segera, tetapi dia tangguhkan dulu, seolah-olah dia merendah diri. Dia teragak-agak untuk menceritakan keadaan yang begitu ajaib ni. Jadi Yusuf ni dia telah bermimpi, dan berdasarkan kepada mimpi kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam akan dilalui oleh dia. Ayah dia ni pula bila mendengar mimpi ni adalah mimpi yang begitu ajaib, dan dia nampak ini adalah satu petanda bahawa anak dia ni akan menjadi nabi. Sebab apa? Sebab
Biasanya Nabi sebelum menjadi Rasul itu, bila seorang Nabi itu sebelum dia menjadi Nabi, menjadi Rasul, ada didatangi kepadanya itu mimpi-mimpi yang baik. Sebab itulah Nabi SAW ada menyebut mimpi yang baik itu adalah satu juzuk daripada 40 juzuk kenabian. Satu juzuk daripada 40 juzuk kenabian. Dan Nabi SAW sendiri sebelum menerima wahyu di Gua Hira itu, Nabi SAW mengalami mimpi selama 6 bulan. Jadi 6 bulan tu kalau kita kira nisbah kan, 6 bulan tu dengan tempoh Nabi SAW menerima wahyu, Nabi terima dalam tempoh 23 tahun. 23 tahun tu bersama dengan 200 berapa? 287 tu. Mana kalau kita kira balik daripada 23 bulan tu, memang 6 bulan tu satu juzuk daripada 40 juzuk kenabian. Dia kena kira lah 23 kali 12 tu, 23 tahun Nabi terima wahyu tu kali dengan berapa bulan? 1 tahun tu. Dia akan keluar nisbah betul ketepatan Nabi SAW sebut 6 bulan dia mengalami mimpi sebelum daripada kenabian, dan mimpi itu sendiri 1/40 daripada juzuk kenabian. Jadi Nabi-Nabi ni dia menerima mimpi dari Allah SWT sebagai alamat kepada sesuatu yang akan terjadi kepada dia. Dan bila kata satu juzuk daripada kenabian ni, kalau seseorang itu mengalami mimpi, itu tidaklah bererti dia akan menjadi Nabi, tidak. Tetapi itu satu juzuk. Seperti kita lah, kalau kita memahami Quran dengan baik, kita memahami hadis dengan baik, kita ingat molek, maknanya juzuk kenabian itu ada dalam diri kita. Maknanya hadis kita ingat, Quran kita ingat, kita faham. Maknanya kita menyimpan ilmu kenabian dalam diri kita. Tetapi tidak bermakna kita jadi Nabi lalu. Nabi ni dia pelantikan daripada Allah Ta'ala. Tetapi kalau umat tu dia mempelajari wahyu, berarti dia menyimpan ilmu kenabian dalam diri dia. Jadi mimpi ni satu juzuk daripada kenabian. Maknanya kadang-kadang orang-orang tertentu yang tidak Nabi, Allah SWT memberikan kepadanya mimpi itu, dan dia boleh meramalkan apa yang akan berlaku nanti berdasarkan kepada kaedah ilmu ta'bir, ilmu tafsir mimpi. Jadi Nabi Yaqub AS mendengar cerita mimpi daripada anak dia ni, dan dia mengagak meyakini bahawa anak dia ni akan menjadi seorang Nabi. Maka dia pun pesan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anakku, wahai anak kesayanganku. Ini pun digunakan dengan bahasa yang mesra, ya bunayya. Dia tidak kata ya bani, ya ibni, tidak. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau ceritakan mimpi engkau itu ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Janganlah engkau ceritakan mimpi engkau itu kepada saudara-saudara kamu. Kerana apa? Fayakidu laka kaida. Maka dengan sebab engkau cerita tadi, mereka akan menjalankan komplot. Mereka akan menjalankan tipu daya terhadap engkau. Aku bimbang. Kerana apa? Kerana inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Kerana sesungguhnya syaitan itu memang musuh yang nyata kepada manusia. Kerana syaitan inilah yang akan memberi merencanakan rancangan-rancangan jahat kepada saudara-saudara engkau, maka mereka itu akan membuat tipu helah memperdayakan engkau. Jadi pesanan Nabi Yaqub kepada anak dia ni, jangan cerita. Jangan cerita kepada saudara-saudara dia ni. Saudara-saudara dia ni semua ada 11 orang. Semua ada 11 orang. 10 orang tu adik-beradik sebapa. Seorang lagi tu adik-beradik somok-sopok dengan dia, iaitu Binyamin. Jadi
ayah dia pesan jangan cerita pada siapa-siapa. Kemudian Abi pun tak usah cerita sebab dia tu adik muda lagi. Jadi di sini Nabi Yusuf ceritakan kepada bapa dia, dan bapa dia tu tidak mentakbir, tidak takbir. Cuma dia kata simpan dulu, jangan cerita pada siapa-siapa. Jadi Nabi Yakub tidak takbir. Mana di sini mimpi yang diterima oleh seseorang, kalau mimpi baik, hendaklah dia cari orang yang layak untuk diceritakan. Jadi bila orang tu dapat ceritakan, maka dia akan memberi tabir yang baik. Dia akan jadi dia akan jadi, akan berlaku realiti. Suatu masa nanti mimpi dia tu akan menjadi kenyataan. Cuma apa yang dilihat dalam mimpi itu dia lebih kepada bentuk simbol, isyarat-isyarat. Tentang isyarat-isyarat yang mana apa yang dilihat itu bukan realiti, melainkan itu adalah simbol, isyarat saja. Seperti mana Nabi Yusuf bermimpi ni, dia tengok bulan dan matahari bintang-bintang sujud pada dia. Ini adalah simbol ni. Ini adalah simbol. Kerana apa? Kerana matahari, bulan, bintang tu macam mana dia sujud pada manusia. Tetapi dia akan ada takbir dia. Mimpi ini menjadi kenyataan. Nanti kita akan baca pada ayat 100, ayat 101. Iaitu yang sujud hormat kepada Nabi Yusuf ni adalah dua ibu bapa dia, Asy-Syams wal Qamar. Dua ibu bapa dia dan adik-beradik dia sebelah orang tunduk sujud pada dia ketika mana dia menjadi seorang yang berkuasa, jadi raja. Jadi itu takbir mimpi. Cuma Nabi Yakub ni dia tidak cerita kepada Nabi Yusuf, tapi dia minta Nabi Yusuf simpan cerita ni. Ini adalah salah satu daripada latif, sifat latif Allah Ta'ala, kepada manusia, yang mana Allah Ta'ala memberi isyarat dengan mimpi untuk seseorang itu berwaspada pada masa akan datang, ataupun mimpi itu dia merupakan bisyarah, berita gembira untuk seorang itu dia akan datang, pada waktu akan datang. Jadi Allah Ta'ala dengan sifat latif dia telah memberitahu secara isyarat. Bukan kata apa yang dilihat dalam mimpi itu betul-betul skrip yang dia akan hadapi, tidak, tapi itu adalah isyarat. Jadi ayat 5 ni memberitahu bahawa nanti akan ada tipu hela daripada adik-beradik dia ni. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Demikianlah Tuhan engkau memilih engkau. Maknanya engkau mendapat mimpi tadi, itu adalah pilihan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan kepada engkau. Maknanya engkau diberi mimpi yang baik ini adalah pilihan Allah Ta'ala. Dan dia akan mengajarkan kepada engkau ta'wilil ahadits, ta'bir, tafsiran kepada mimpi-mimpi. Maknanya engkau akan diberikan oleh Allah Ta'ala takbir mimpi. Satu makna, apa yang engkau lihat dalam mimpi ni, oleh kerana mimpi itu adalah pilihan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala campurkan dalam hati engkau, kamu dapat lihat dalam mimpi, itu adalah pilihan Allah Ta'ala. Dan dia akan ajarkan kepada engkau takwilan mimpi. Pertama, apa yang engkau lihat dalam mimpi itu dia akan jadi kenyataan. Allah Ta'ala akan jelaskan apa yang akan berlaku nanti. Lepas satu peringkat yang lama ni, keluar masuk penjara, dia keluar daripada penjara, dia duduk di rumah Al-Aziz, duduk dalam penjara, jadi penasihat raja, sehinggalah dia jadi raja pula. Jadi mimpi itu menjadi kenyataan.
Jadi Allah Ta'ala ajarkan kepada engkau takwilan mimpi, maknanya mimpi engkau itu Allah Ta'ala sendiri Dia jelaskan kepada engkau bahawa ia berlaku. Yang kedua, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, Allah SWT akan ajarkan kepada engkau kaedah cara-cara ta'bir mimpi. Iaitu dalam cerita yang kita akan baca nanti, Nabi Yusuf berada di dalam penjara. Jadi marilah dua orang ni menceritakan mimpi kepadanya, maka Nabi Yusuf mentadbirkan mimpi tersebut. Maknanya Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yusuf kelebihan ilmu ta'bir mimpi. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub, Dia akan menyempurnakan nikmatnya kepada engkau dan kepada keluarga ali Ya'qub. Maknanya Allah SWT akan menyempurnakan nikmat agama, nikmat agama kepada engkau. Maknanya Allah SWT akan berikan kepada engkau kenabian, Allah Ta'ala akan berikan kepada engkau agama dan syariat. Kamu mendapat syariat dari Allah Ta'ala, dapat menjadi Nabi, mana Nabi membawa syariat, membawa agama. Begitu juga ahli keluarga Nabi Ya'qub ni akan mendapat nikmat agama tadi. Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq, seperti mana Tuhan engkau itu telah menyempurnakan nikmat beragama tadi kepada kedua ibu bapa engkau sebelum ini, yakni Ibrahim dan Ishaq. Maknanya tak sebutlah dia Ya'qub tu. Ini pun sebagai tawaduk. Maknanya engkau akan mendapat nikmat kesempurnaan agama seperti mana aku dapat. Mana Nabi Ya'qub kata, Nabi Ya'qub dapat, Nabi Ibrahim dapat, Nabi Ishaq dapat, Nabi Ya'qub dapat, dan engkau akan dapat. Maknanya 4 generasi ni. Maka sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al-karimu ibnul karim ibnil karim ibnil karim ibnil karim. Yang mulia anak kepada yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia. Maknanya Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, 4 peringkat keturunan nabi-nabi ni. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Allah SWT itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Maknanya Allah SWT maha mengetahui dalam mengetahui apa yang telah berlaku, apa yang akan berlaku, dan setiap daripadanya itu Allah Ta'ala telah letakkan hikmah-hikmah kebijaksanaan. Allah Ta'ala telah rancang dengan penuh kebijaksanaan apa yang akan terjadi nanti, yakni di sebalik mimpi ni. Jadi dalam ayat yang kelima tu Allah SWT menyebut fayakidu laka kaida. Mereka itu akan merancangkan tipu daya hela, komplot jahat. Jadi kalau kita tengok dalam surah Yusuf ni, banyak tempat-tempat boleh katakan semua cerita, persoalan cerita Nabi Yusuf diceritakan oleh Allah SWT dalam surah ni, dia berkait dengan kaidun, tipu daya. Tipu daya banyaklah. Mula-mula sekali adik-beradik 10 orang ni memperdayakan ayah mereka, kecek, supaya bawa Nabi Yusuf ni nak pergi berkela. Tipu daya dasar. Kemudian tipu daya sekali lagi, buat balik baju Nabi Yusuf belum murai darah pada waktu malam. Tipu daya juga. Tipu daya Zulaikha, Imratul Aziz, dalam istana dia untuk memerangkap Nabi Yusuf. Tipu daya juga. Begitu juga tipu daya isteri Aziz tadi terhadap saing-saing dia panggil bui pisah untuk kupah buah. Itu tipu daya juga. Jadi banyak tipu daya. Nabi Yusuf pun sendiri ada helah dia. Ada cara dia helah untuk mengekalkan Bunyamin itu bersama dengan dia. Dan dia tidak
Dia tidak mahu Bunyamin itu balik bersama dengan adik-beradik dia. Dia nak Bunyamin itu duduk dengan dia dan dia buat hela. Dia letak piala dalam bekas, dalam beg saudaranya Bunyamin itu supaya dia ditahan. Itu rancangan dia. Jadi cerita tentang tipu daya. Satu lagi cerita tentang baju. Cerita tentang baju. Sebab baju, kalau bermimpi melihat baju ni, itu maknanya kuasa. Sebab Nabi SAW kata kepada Sayyidina Uthman, kalau ada sesiapa yang mahu engkau menanggalkan, sesiapa yang mendesak engkau tanggalkan pakaian engkau, maka janganlah kamu lepaskan. Itu dalam ilmu takbir mimpi, pakaian itu adalah baju. Baju itu adalah lambang kepada kekuasaan. Jadi Nabi kata kepada Uthman, janganlah engkau tanggalkan baju engkau meskipun orang lain desak kamu pecah baju engkau. Maknanya pada ketika pemerintahan Sayyidina Uthman tu, pokok munafik, pokok sahabaiyah, dia buat rancangan jahat macam-macam, komplot konspirasi nak menjatuhkan Nabi, nak menjatuhkan Khalifah Uthman. Tapi Sayyidina Uthman tidak, dia tetap pegang jawatan tadi sehinggalah dia mati syahid. Dan akhir cerita Nabi Yusuf ni, Nabi Yusuf itulah mendapat jadi seorang raja. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Sesungguhnya pada cerita Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu benar-benar terdapat tanda-tanda kepada orang yang bertanya. Jadi sebelum daripada ni, Allah SWT cerita pada kita bahawa nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Cerita Nabi Yusuf ni adalah sebaik-baik cerita. Bahagian ayat ni pula Allah Ta'ala nak memberitahu pada kita bahawa cerita Nabi Yusuf ni adalah sebaik-baik cerita, bukan hanya semata-mata cerita tu yang menjadi tumpuan kamu. Cerita Nabi Yusuf ni dia bukan semata-mata cerita, tetapi dia adalah tanda-tanda kepada orang yang bertanya. Maknanya ia merupakan jawapan-jawapan penting kepada orang yang bertanya. Orang yang bertanya ni macam-macam. Orang yang bertanya ni sahabat sendiri. Sahabat tanya pada Nabi sesuatu perkara. Sahabat ke, orang kafir ke, orang Yahudi ke, mari tanya pada Nabi macam-macam. Macam orang mai tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbaka, ceritakanlah kepada kami Tuhan engkau tu macam mana. Maka tu wahyu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ceritakan kepada kami Tuhan kamu tu macam mana. Maka Allah Taala turunkan wahyu cerita tentang sifat dia. Surah qul huwallahu ahad. Begitu juga orang tanya pada Nabi cerita Ashabul Kahfi. Maka tu wahyu cerita tentang Ashabul Kahfi. Jadi cerita Nabi Yusuf ni menjadi tanda kepada orang-orang yang bertanya. Jadi macam-macam pertanyaan yang ditanya oleh bermacam-macam orang. Yang mana ada orang yang engkar, ada orang tanya tu sebagai engkar, tanya sebagai mempersendakan, dan tanya Nabi tak jawapan, dan ada yang bertanya kerana mereka dalam keraguan. Jadi soalan-soalan yang ditanya kepada Nabi ni, dia berkait sama ada berkenaan dengan Nabi itu sendiri. Nabi itu sendiri macam mana. Yang kedua berkait tentang dakwah Nabi itu, apakah sebenarnya dakwah Nabi. Nabi nak bawa manusia kepada gapo. Begitu juga soalan kepada Nabi ni, apakah yang akan berlaku kepada perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa akan datang. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah ni macam seolah-olah macam tak ada harapan lah. Nak gimana? Pergi Taif, orang Taif tolak. Jadi seolah-olah kelam, suram. Masa depan dakwah Nabi ni nampak macam gagal. Kenapa? Kerana tidak mendapat sambutan daripada pemimpin Quraisy, dan Nabi sendiri ditindas
Nabi hanya bersama dengan orang yang lemah, dhaif. Jadi seolah-olah masa depan dakwah Nabi itu kelam, suram. Jadi Allah Ta'ala turun surah ni memberitahu kepada Nabi bahawa Nabi ni seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga bagaimana benda tu boleh berlaku. Maksudnya Nabi SAW akan mendapat kemenangan. Jadi macam mana kemenangan itu berlaku, iaitu bila mana Nabi bersabar, Nabi berhijrah. Bila Nabi berhijrah, itulah Allah SWT tunjukkan kepada Nabi apa yang akan berlaku pada baginda, dan baginda balik semula ke Mekah. Jadi samalah seperti mana Nabi Yusuf tu dapat bertemu semula adik-beradik dia. Jadi peristiwa Fatah Mekah itu cerminnya peristiwa Fatah Mekah itu adalah menyamai apa yang berlaku ketika mana semua adik-beradik Nabi Yusuf tu berkumpul bersama dengan ayah mereka, ibu mereka, bertemu dengan Yusuf. Yang mana Yusuf ketika itu menjadi seorang yang berkuasa. Samalah seperti Nabi SAW dapat menakluk Mekah. Orang Quraisy ni semua takut kepada Nabi. Nabi akan ambil tindakan hukum mereka. Tetapi Nabi tidak berbuat demikian. Begitu juga apakah natijah daripada dakwah Nabi SAW. Jadi pertanyaan itu macam-macam pertanyaan. Pertanyaan daripada orang yang engkar, pertanyaan daripada orang yang meragui, orang yang tidak yakin pada dakwah Nabi. Maka surah ni memberi jawapan, kepada orang-orang yang bertanya. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Ingatlah ketika mana mereka itu berkata, mana cerita ni bermula dengan apa, keluhan. Dengan kata-kata adik-beradik Yusuf ni, dia mengadu, dia tidak berpuas hati. Dia kata sesungguhnya Yusuf itu dan saudaranya Bunyamin lebih dikasihi. Iz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Yusuf dan saudaranya itu, adiknya itu lebih dikasihi oleh ayah kita berbanding dengan kita. Ini menandakan mereka ni dengki. Sebab orang yang dengki ni, dia akan rasa dia tu kurang, maka dia akan buat tuduhan lah bahawa orang tu lebih dikasihi oleh seseorang. Ya, sebenarnya Nabi Yakub ni sebagai seorang bapa, dia seorang Nabi, dia sayang lah kepada semua anak-anak dia. Cuma bila mana mereka ni melihat ayah mereka ni lebih memberi perhatian kepada Yusuf ni, adik dia ni, maka dia rasa mereka tidak disayangi lagi. Yusuf tu lebih disayangi oleh ayah mereka berbanding dengan mereka. Sedangkan kasih sayang ni dia tidak dapat ditafsirkan. Dan kalau ditafsirkan mungkin salah tafsir. Macam contoh kadang-kadang seorang abang ni, seorang abang, bila mana dia ni jadi abang, dia boleh adik baru. Dia rasa ayah dia tu sekarang ni lebih sayang pada dia, lebih sayang adik dia tu berbanding dengan dia. Sebab apa? Sebab ayah dia dukung macam. Kata okeylah dia nak kata dia tu tidak disayangi lagi. Kenapa? Kerana ayah dia dukung dia, adik dia tu. Sebab adik dia kecil, dia besar dah, dia boleh jalan, tak payah nak dukung lah. Ayah ni dia sayang belaka. Cuma perhatian tu lebih ayah kepada hak kecil ni, kerana hak ni masih kecil, hak ni besar dah. Dalam ayat ni pun Allah Ta'ala menyebut wa nahnu usbah, kita ni usbah, orang-orang yang kuat. Maknanya adik-beradik Yusuf, abang-abang dia ni besar dah, mana boleh buat kerja dah, tidak perlu dimanjakan. Jadi mereka ni orang yang kuat, jadi tidak perlulah mereka tu mendapat perhatian yang lebih daripada ayah mereka. Orang kecil ni memanglah kena dukung, kena suap,
kena piping, kena beri sesuatu. Jadi hak abang ni dia tidak boleh rasa dia tersisih. Sebab apa? Sebab dia besar, dia boleh berdikari dah. Seperti mana seorang adik ni, dia tak boleh berdeki dengan abang dia. Abang dia tu ayah dia beli motosikal, dia ni ayah dia beli basikal ya. Jadi tak boleh dia nak kata ayah dia ni saya pada abang dia berbanding dengan dia. Sebab dia dapat basikal, abang dia dapat motosikal. Tu tak boleh. Jadi di sini dia sebenarnya berpunca daripada kedengkian. Dan dikatakan Nabi Yaqub ni lebih sayang kepada Yusuf ni adalah kerana mimpi ni lah. Mana ada sebab. Bila mana dia lihat Yusuf ni ada keistimewaan ni, tentulah perhatian dia tu jadi lebih sikit pada Yusuf kerana Yusuf mendapat mimpi. Jadi dia akan jaga Yusuf ni dengan sebaik-baiknya. Kerana mimpi yang dialami oleh Yusuf itu menjadi alamat bahawa dia akan mendapat sesuatu yang istimewa, maka tentu sekali Nabi Yaqub akan jaga Nabi Yusuf ni dengan lebih istimewa berbanding dengan abang-abang yang lain. Jadi adik-adik Yusuf ni dia berhujah. Sepatutnya ayah kita ni lebih sayang pada kita. Wa nahnu usbah, kita ni orang kuat, mana kita ni lebih berguna. Tambah ayah dia pada waktu ni sudah tua dah. Nak buat kerja, nak cari piti apa semua, kira-kiranya abang-abang ni lah tempat pergantungnya ayah dia. Jadi sepatutnya kata adik-beradik dia ni, kita lah yang lebih disayangi kerana kita ni adalah usbah, tempat pergantungnya. Asal mana usbah ni, iaitu orang-orang yang kuat dari kalangan anak beranak, orang yang diharapkan. Inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya ayah kami ni berada dalam kesesatan yang nyata. Maknanya salah dalam tindakan dia tu kerana lebih sayang kepada Yusuf berbanding dengan kami. Jadi mereka tu nak kasih sayang yang lebih daripada ayah mereka. Kerana apa? Kerana kedengkian mereka. Uqtulu Yusufa witrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Tipu daya yang mereka berpakat ni, mereka bermusyawarah sesama mereka. Seorang tu kata bunuhlah Yusuf. Tamat cerita. Mana ayah dia ni akan kehilangan Yusuf. Jadi tak ada lah kasih sayang ayah dia kepada Yusuf kerana Yusuf mati, kata mereka. Ataupun buanglah dia tu ke negeri mana negeri yang jauh, tidak akan ditemui lagi. Yusuf tu tak mungkin dapat balik kerana dia tu budak. Buang dia daripada usir dia. Kita buang dia di tempat yang jauh. Yakhlu lakum wajhu abikum, pasti pandangan wajah ayah engkau itu akan tertumpu kepada kamu. Dia tidak akan cara dah pada Yusuf kerana Yusuf tak ada dah. Wa takunu min ba'dihi, lepas daripada tu kamu akan menjadi orang yang baik. Mana bila kamu mendapat perhatian ayah kamu, maka kamu dapat berkhidmat kepada ayah kamu dengan cara yang baik, mana tidak ada gangguan, tidak ada lagi hasad dengki. Jadi seolah-olah di sini mereka dengki kepada Yusuf, nak hilang kedengkian itu kita usir Yusuf, tamatlah penyakit dengki kita. Jadi kita akan jadi orang baik, tidak akan lagi berdengki. Kita akan saling jaga sesama kita ni. Itu andaian yang mereka buat. Jadi di sini tidak boleh seseorang tu nak hilangkan sifat dengki dengan cara yang tak betul. Nak hilang dengki ni bukan kata hapuskan orang tersebut. Hapuskan orang tersebut itulah berarti kita telah menjayakan hasad dengki yang dihasut oleh syaitan. Seperti kita baca dalam surah An-Nas lah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dalam surah Al-Falaq tu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mana syaitan ni dia akan menghasut pada orang dengki, dan orang yang dengki tadi akan melaksanakan hasutan tadi, maka hilanglah nikmat daripada seseorang itu. Jadi dengki itu dia tidak boleh dihilangkan dengan
dengan menuruti dengki tadi. Dia kena hilang dengan apa? Terimalah takdir. Dia kena terima takdir yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk orang tersebut. Setengah ahli tafsir kata wa takunu min ba'di qauman salihin. Ini dengan makna lepas daripada kamu buat jahat ni, kamu bertaubatlah, kamu jadi orang soleh, orang baik. Maknanya ini pun tak betul juga. Niat nak buat jahat dengan sertakan niat akan bertaubat pada waktu akan datang. Ini pun salah. Kenapa? Kerana kesalahan yang dibuat oleh seseorang itu, bila dia fikir nak bertaubat, maka dia tidak akan buatlah sepatutnya. Maknanya dia nak curi. Sebelum curi itu dia kata, tak apalah aku curi dulu hari ni, lepas ni aku taubat. Dia tidak boleh meneruskan niat dia untuk mencuri itu. Kerana ada niat bertaubat, tidak boleh. Kenapa? Kerana kalau dia niat nak buat dan dia niat bertaubat, maka dia kena dahulukan niat bertaubat. Mana dia kena bertaubat daripada niat yang salah tadi. Bukan dia bertaubat lepas daripada dia buat kesalahan tadi. Jadi kalau ada niat nak bertaubat setelah daripada berniat untuk buat jahat, ini tidak ubah seperti perancangan jahat adik-beradik Yusuf terhadap diri Yusuf. Jadi cadangan seorang ni begitu kita kata kejam lah. Tetapi ada seorang tu yang lebih berperi kemanusiaan ni, dia kata qala qailun minhum, salah seorang daripada mereka tu hak baik sikit. Dia kalau baik betul-betul, dia tidak akan sepakat dalam masalah nak usir Yusuf ni, tapi kurang jahat sikit. La taqtulu Yusuf, janganlah kamu semua membunuh Yusuf. Rasa bunuh dia, tetapi wa alquhu fi ghayabatil jubb, tetapi kamu campakkanlah dia tu dalam lubang telaga yang dalam. Yaltaqidhu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin, nanti dia akan dipungut oleh setengah orang musafir yang melalui pada pasir kalau kamu nak buatlah. Maknanya kalau kamu ada rancangan nak bunuh dia, nak buang dia di satu tempat yang jauh, maka tak sah lah. Caranya kamu buang dia dalam telaga. Buang dia dalam telaga, setidak-tidaknya dia boleh lagi hidup. Kenapa? Kerana bila kamu buang dia dalam telaga, orang mari karang telaga, dia boleh naik. Akan ditemui oleh rombongan musafir yang akan cari air. Maknanya mereka ni orang-orang besar belaka. Inilah yang dikatakan sebagai usbah. Maknanya mereka ni boleh mengembara dah. Mereka ni tahu dalam perjalanan antara tempat yang mereka lalui itu, mereka ni daripada Syam, ada kawasan Syam ni. Syam tu Palestin lah, Syam, Suria, Jordan tu kawasan Syam lah kau. Ini menunjukkan bahawa mereka ni adalah orang yang telah biasa melalui perjalanan yang jauh, yang mana ada tempat-tempat yang menjadi tempat persinggahan, dari situ ada telaga. Telaga tu makruf kepada mereka. Maknanya ini menjelaskan bahawa mereka ni usbah, orang gagah, orang boleh buat kerja sendiri, orang menjadi tempat pergantungan ayah mereka. Nabi Yaqub tu bergantung pada mereka untuk banyak urusan. Maka di sini kita boleh nampak memang tak patutlah mereka tu berdengki. Kerana apa? Kerana mereka sudah dewasa, mereka boleh berdikari. Jadi ayah mereka Nabi Yaqub tu sayang kepada Yusuf dan adik dia tu kerana mereka berdua tu masih lagi kecil. Mana tidak ada sebab untuk mereka berdengki sebenarnya. Jadi ayat yang ke-10 ni memberitahu kepada kita bahawa mereka ni tetap dalam perancangan jahat untuk membuai Yusuf, cuma dalam cara yang lebih berperi kemanusiaan lagi. Dan ayat yang ke-9 dan ke-10 ni, kalau kita baca, ini menjadi dalil kepada ulama seperti Imam Ibn Katsir dan lain-lain mengatakan bahawa adik-beradik Nabi Yusuf ni dia bukanlah Nabi, seperti mana sebahagian daripada pendapat ulama.
pendapat ulama, ada juga pendapat ulama mengatakan bahawa adik-beradik Nabi Yusuf ni juga sebagai nabi. Sebab dalam surah Baqarah yang kita baca itu ada kalimah asbaq. Ada kalimah asbaq. Kalimah asbaq tu menggambarkan seseorang tu menjadi nabi. Kalau kita tengok muka surat 21 ayat 130 ni surah Baqarah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi kalau kita baca ayat ni menampakkan kepada kita bahawa nama-nama orang yang Allah Taala sebut ni adalah orang yang mendapat wahyu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq. Kemudian ada asbaq. Asbaq tu ulama yang kata adik-beradik Nabi Yusuf ni sebagai nabi sebab dia kira asbab tu anak. Jadi kata mereka adik-beradik Yusuf ni jadi nabi juga kerana ayat ni. Tetapi tafsir tadi ditolak oleh Ibnu Katsir kerana apa? Kerana maksud asbab di sini bukan anak betul-betul, bukan anak-anak Yakub tu, tetapi anak cucu hak bawah. Cucu-cucu. Yang mana akan lahir daripada keturunan mereka ni Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Zakaria. Dan ayat ni yang dikatakan menafikan adik-beradik Nabi Yusuf ni sebagai nabi kerana niat mereka ni nak bunuh Yusuf, nak buai Yusuf, nak buai dalam telaga. Ini menafikan sifat kenabian. Tak mungkin seorang nabi ni dia ada niat yang tidak baik seperti membunuh, seperti apa, hasad dengki ni. Kenapa? Kerana nabi-nabi ni sebelum daripada baginda menjadi nabi, baginda telah dipelihara oleh Allah SWT. Ada dah Allah Ta'ala pelihara sebelum daripada menjadi nabi lagi. Allah Ta'ala pelihara mereka tu daripada melakukan benda-benda yang bertentangan dengan syariat. Jadi bila ada rancangan jahat daripada adik-beradik Yusuf ini, maka ini menafikan pendapat ia mengatakan mereka ni sebagai nabi-nabi. Jadi hak nabi sebenarnya Yusuf sahaja. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-11, cerita setelah mereka buat perkataan jahat tadi, mereka pun pergi berjumpalah ayah mereka. Ini tipu daya mereka untuk memperdayakan ayah mereka. Ini insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Setakat saja apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.